kita dapat menyambung kembali pengajian kita dalam kitab At-Tazkirah karangan Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada malam ini tuan-tuan kita akan lihat beberapa tajuk ataupun dua tajuk macam itulah insyaAllah. Iaitu pada malam ini kita akan, yang pertama kita akan lihat tajuk Al-Mahdi dan juga As-Sufyani. Siapakah Al-Mahdi? Siapakah dia As-Sufyani itu? Pada judul ini diceritakan munculnya seorang bernama As-Sufyani yang mengirim bala tenteranya untuk melawan Al-Mahdi, dan bahawa bala tentera inilah yang dibenamkan ke dalam tanah. Tapi As-Sufyani pada hari ini belum keluar. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Syria hari ini, itu adalah merupakan perang saudara Islam, antara Islam dengan Islam, bukannya perang jihad lagi, tuan-tuan. Jadi kalau kata Bashar al-Assad tu Sufyani, itu tidak betul. Bashar ni akan jatuh, tuan, akan digantikan. Yang menggantikan dia itulah As-Sufyani. Dialah yang akan berkuasa selepas itu, insya-Allah. Wallahu a'lam, kita tak tahu, kita tidak pastikan, tuan-tuan. Maka dialah yang selepas itu yang akan menyerang Al-Mahdi, yang mengejar Al-Mahdi di Mekah itu, tuan-tuan. Jadi kita tengok keterangan hadisnya. Ada sebuah hadis diriwayatkan dari Huzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bakal terjadinya suatu huru-hara antara penduduk timur dan barat. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba muncullah As-Sufyani menyerbu mereka dari suatu lembah yang tiba-tiba kering seketika itu juga. Dia muncul, tuan-tuan. Sufyani dia diangkat, sebenarnya dia diangkat menjadi pemimpin yang sangat kejam, yang sangat zalim, tuan-tuan. Syahdan manakala As-Sufyani sampai di Damaskus, dia membahagikan bala tenteranya menjadi dua pasukan. Satu pasukan dia kirimkan ke timur dan satunya lagi ke Madinah. Maka bergeraklah bala tenteranya yang menuju ke arah timur, sehingga sampailah mereka di wilayah Babil, itu kita kenali sebagai Babylon, iaitu di Iraq. Yakni di sebuah kota terkutuk dan negeri yang keji, yakni kota Baghdad. Situ dia pergi serang situ, Rasulullah SAW bersabda, di sana mereka membunuh lebih dari 3,000 orang, memperkosa lebih dari 100 orang perempuan, membunuh lebih dari 300 ekor domba, iaitu yang dimaksudkan ialah orang kuat dari putera-putera Al-Abbas. Kemudian mereka berangkat menuju Syam. Lepas daripada situ, daripada Baghdad tu, Iraq, dia pergi ke Syam pula. Maka muncullah Panji, itu pasukan dari Kufah. Pasukan itu menghadang bala tentera itu selama 2 malam dan berhasil membunuh mereka, sehingga tidak ada seorang pun sempat melarikan diri untuk memberi khabar. Semua tawanan dan harta rampasan perang yang ada di tangan mereka dapat direbut kembali. Di Iraq dia menang, habis dibunuhnya. Tetapi di Kufah mereka tak berjaya, tuan-tuan. Sebab apa? Ada satu pasukan yang timbul kat situ yang melawan. Adapun bala tentera As-Sufyani yang kedua berhasil menduduki Madinah. Yang satu lagi itu pergi ke Madinah pula. Dan di sanalah mereka melakukan perompakan selama 3 hari 3 malam. Madinah yang ini situ.
Itu juga dah Nabi mengisyaratkan bahawa Madinah ni nanti tuan-tuan, tak ada orang duduk situ dah. Orang akan keluar daripada Madinah tu. Dah 2 kali dah terjadi Madinah tu diserang, tapi orang kembali balik ke situ. Ada lagi sampai sekarang orang duduk. Tunggu yang kali ketiga tu. Yang ketiga ni belum ada lagi tuan-tuan. Yang ketiga ni lah, itu tentera-tentera Sufyani akan masuk ke Madinah, akan melakukan berbagai-bagai kezaliman. Maka orang Madinah ni keluar tuan-tuan, sehingga tak ada orang tinggal di Madinah. Orang takut di Madinah. Sesudah itu berangkatlah mereka menuju ke Mekah. Sehingga manakala mereka sampai di Al-Baidah, Allah mengutuskan Jibril alaihi salam seraya berfirman, "Hai Jibril, pergilah binasakan mereka." Yang pergi ke Mekah ni yang saya sebut dulu, ada lebih kurang dalam, ada beberapa riwayat mengatakan bahawa mereka tu adalah 17,000 orang, ada yang kata 170,000 orang tentera Sufyani ini, ada yang mengatakan bahawa 300,000 orang yang pergi untuk mencari Al-Mahdi itu tak. Ya. Jibril alaihi salam memukul bukit itu dengan kakinya dengan suatu pukulan, mengakibatkan bala tentera itu dibenamkan Allah ke dalam tanah. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, "Walau tara idh fazi'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib." Dan alangkah hebatnya andaikan kamu melihat ketika mereka terperanjat ketakutan, mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat. Maksudnya mereka tu akan terbenam dalam tanah. Tentera-tentera Sufyani ini tuan-tuan. Tidak ada yang tersisa daripada mereka selain 2 orang saja. 2 orang tinggal. Daripada ramai-ramai itu yang selamat 2 orang. Kenapa? Dia kata Bashir dan Nazir, kedua-duanya dari Juhainah. Orang berdua ni lah yang pergi ke Mekah, beritahu ada berlaku satu pembenaman, ada tentera yang tenggelam di situ, di Baidah itu. 2 orang ni pergi beritahu. Saya katakan bahawa hadis ini cukup panjang. Demikian pula hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iaitu kemudian Urwah bin Muhammad As-Sufyani mengirim sepasukan bala tentera ke Kufah sebanyak 15,000 penunggang kuda, dan mengirim sepasukan lain yang terdiri dari 15,000 pengendara unta untuk ke Mekah dan Madinah untuk memerangi Al-Mahdi dan para pengikutnya. Adapun bala tentera yang pertama tadi, sesampainya di Kufah, mereka dapat menguasainya dan menawan kaum wanita dan anak-anak, membunuh kaum lelaki dan merampas harta benda apa saja yang mereka temukan. Kemudian mereka kembalilah. Namun tiba-tiba terdengar satu teriakan di timur. Tiba-tiba ada orang melawan. Bala tentera itu dikejar oleh seorang panglima perang dari Bani Tamim bernama Syu'aib bin Saleh. Dia berhasil merebut kembali para tawanan yang ada di tangan mereka dan mendesak mereka kembali ke Kufah. Maksudnya mereka tak berjaya lah di Kufah tu, tapi dia membunuh juga lah di Kufah tu. Tapi ada satu orang keluar tuan-tuan, Nabi sebut nama dia tuan-tuan, Syu'aib bin Saleh, akan keluar di akhir zaman ni. Ada ulama kata mungkin nama dia bukan Syu'aib bin Saleh tu. Itu satu gelaran juga, Syu'aib bin Saleh. Ada kata memang nama dia tu Syu'aib bin Saleh. Tapi setakat hari belum keluar lagi orang yang bernama itu di sana kan. Adapun pada tentera yang kedua, sesampainya ke kota Rasulullah iaitu Madinah, mereka memeranginya selama 3 hari, kemudian berhasil memasukinya secara paksa dan menawan kaum wanita dan anak-anak. Kemudian mereka bergerak menuju Mekah. Semoga Allah senantiasa memelihara keperkasaan kota itu untuk memerangi Al-Mahdi dan para pengikutnya. Beliau betul Sufyani ni takut betul tuan-tuan. Sebab dia pun baca juga hadis Nabi. Tetapi mereka ni nak melawan arus. Seperti yang berlaku pada puak-puak Yahudi yang ini.
Orang Yahudi dia tahu tuan, dia lagi alim daripada kita. Dia baca je kitab-kitab hadis tu, dia ada setengah dia yang susun tuan. Ya. Dan dia lebih yakin daripada kita sebab hadis tu daripada Nabi tu. Mesti betul punya. Orang Islam je yang tak kaji, yang tak buat persediaan. Ya. Mereka tahu mereka tu akan disembelih tuan. Ya. Orang Islam nanti akan sembelih pokok Yahudi ni. Ya. Bahkan ada orang Yahudi mengatakan bahawa mereka punya hayat mereka selama 76 tahun saja. 76 tahun itu adalah daripada tahun 1948, ya, campurlah dengan 76 tahun, ya, maksudnya dah tahun 2024 Yahudi ni akan pupus tuan-tuan, disembelih oleh orang Islam. Kita ini dah 2022 tuan, lagi 2 tahun je lagi. Ya, Masya Allah, siapa yang tukang sembelih itu tak tahu. Mereka yakin begitu hari ini. Ya. Ada dah, mereka dah buat persediaan dah tuan. Dah beli dah pedang-pedang dah. Setiap rumah orang Yahudi tu dah ada dah pedang-pedang tu disimpan. Mereka dah tanam dah pokok-pokok. Ya. Yang dikatakan akan melindungi mereka tu, mereka dah tanam dah. Ya. Sebab Nabi sebut benda tu dalam hadis. Namun dia kata sesampainya mereka di Al-Bayda, Allah memusnahkan mereka semua. Tempat yang saya beritahu dulu, Al-Bayda ni 2 km daripada Masjid Syajarah. Masjid Syajarah itu terletak di depan Masjid Jim, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan pergi umrah, ya. Ni dah boleh pergi umrah ni. Ya, bulan depan ke seterusnya ni, pergi ke Masjid Jim tu, nanti jumpa Masjid Syajarah tu. Ya. Jadi kawasannya tak jauh lah, ya, daripada situ ke tempat pembenaman itu tuan-tuan. Ya. Sahabat-sahabat dah memastikan tempat tu dah, ni dia betul dah tempat ni, Nabi kabur. Tapi belum lagi berlaku peristiwa itu tuan-tuan. Kemudian kita lihat tuan-tuan, pendukung-pendukung, para pendukung Al-Mahdi. Siapa dia pendukung-pendukung Al-Mahdi ini? Menurut riwayat Ibnu Majah dari Sauban, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang yang berperang mempertahankan gudang kekayaan kamu sekalian. Semuanya putera khalifah. Namun tidak ada yang berhasil menjadi khalifah kecuali seorang saja dari mereka. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Mereka memerangi kamu sekalian dengan serangan yang tidak pernah dilakukan kaum manapun. Apabila kamu sekalian melihat khalifah tadi, maka berbaiatlah kepadanya, meskipun dengan merangkak di atas ais, salji maksudnya. Sesungguhnya dia adalah khalifah Allah yang mendapat petunjuk, iaitu Al-Mahdi. Ya. Isnad hadis ini adalah sahih, tuan. Ya. 3 putera khalifah tu, ya, kemungkinanlah yang dikatakan masih ada lagi ciri-ciri khalifah itu ialah di Saudi, tuan. Ya. Dan krisis itu sudah pun berlaku hari ini, tuan. Kita tengok, ya. Sebab dulu Raja Abdul Aziz membuat satu wasiat, ya, tidak boleh, ya, jadi khalifah melainkan anak-anak dia, yang maksudnya yang bin Abdul Aziz, ya. Dah habis anak-anak dia, barulah cucu boleh jadi khalifah, bukan. Tapi hari ini anak dia masih ada lagi, ya. Salman tu yang raja hari ini, tapi ada 2 lagi adik-beradik dia, ya. Tetapi bukannya putera mahkota ini, bukan. Yang menjadi putera mahkota ini ialah Muhammad bin Salman, bukan. Hari ini sudah ada dah pakatan senyap-senyap, ya, untuk menaikkan Muhammad bin Salman ni sebagai Raja Saudi, tuan, mengenepikan anak-anak Abdul Aziz. Ya, jadi 3 orang yang akan bergaduh, tuan. Ya, mungkin inilah yang masukkan hadis Nabi, tuan. Tapi mereka ni bergaduh, tidak seorang pun yang akan dapat memegang tampuk pemerintahan. Yang akan memegang tampuk pemerintahan adalah ini dia, Al-Mahdi ni, tuan. Ya. Jadi kebetulan pula tahun ni, tuan, memang saji banyak di Mekah, kan.
Nabi sebut ni. Kalau kamu dengar cerita peristiwa itu, datanglah berbai'ah dengan dia. Walaupun terpaksa merangkak di atas salji. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi sudah bagi hint, tuan-tuan. Negeri yang kita kena pergi itu negeri yang ada salji. Betul ada Saudi ada salji. Dulu tak ada. Sekarang dah ada. Ibnu Majah mengeluarkan pula dari Abdullah bin Al-Haris bin Zubairi, dia berkata bersabda Rasulullah SAW, akan muncul beberapa orang dari timur, mereka memperkuatkan Al-Mahdi, yakni memperkuatkan kekuasaannya. Wallahu a'lam, kita tak tahu timur mana, tuan. Kalau timur tu timur jauh, orang Melayu lah kita ni. Kalau yang di sebelah dekat dengan situ, timur tengah, Iran, Afghanistan, Turkmenistan, Pakistan, India, situ akan muncul yang akan memperkuatkan. Sebab Mahdi ni dah ada orang yang akan memperkuatkan dia, tuan. Dia tidak bersorangan, tuan. Dia jemaah besar. Dia satu kumpulan yang besar, bala tentera yang besar, yang kuat, tuan. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan. Sementara itu Abu Daud mengeluarkan dari Ali radhiyallahu anhu bahawa dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul seorang lelaki dari seberang sungai namanya Al-Harith bin Hiras. Di depannya ada seorang bernama Mansur. Dia memperkuat atau memperteguh keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kaum Quraisy memperteguh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib atas setiap mukmin menolongnya atau dikatakan membantunya, bantu Al-Mahdi ni, tuan. Kalau kita tak sempat, pesanlah pada anak-anak kita, tuan. Kalau dengarlah berita kata ada dah orang yang dibai'ah di depan di Kaabah tu, tuan. Ada dia punya ciri-ciri dia sebagaimana yang sebut oleh hadis Nabi, bukan yang palsu. Dia nak mereka yang palsu ni, tuan. Jaga-jaga. Puak kafir ni dia dah rancang, dia ada hadis juga, dia baca juga hadis, tuan, untuk kelirukan orang. Maka diwujudkan Mahdi yang palsu punya, tuan. Pesan kepada anak cucu kita, tuan-tuan, bantulah kalau ada khalifah ini nanti muncul di Mekah, tuan. Baik, siapakah Al-Mahdi? Judul ini membahaskan identiti Al-Mahdi, yakni sifat-sifatnya, namanya, seberapa banyak pemberiannya dan berapa lama dia tinggal di muka bumi. Dan bahawa dia akan muncul bersama Nabi Isa alaihi salam, lalu membantunya dalam memerangi Dajjal. Maksud ini dah memang dah akhir lah. Dah akhir lah, dekat nak kiamat lah maksudnya. Menurut riwayat Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah umatku akan ada Al-Mahdi. Jika dia tinggal sebentar, maka selama 7 tahun. Kalau dia ada nanti, wujud nanti, dia zahir nanti, dia akan tinggal selama 7 tahun. Jika tidak, maka 9 tahun. Di mana umatku mendapat kenikmatan yang tidak pernah mereka dengar senikmat itu sebelumnya. Makanan mereka datang tanpa meninggalkan seorang pun dari mereka. Pada saat itu harta bertumpuk-tumpuk. Seseorang berdiri lalu berkata, "Hai Mahdi, berilah aku." Maka dia jawab, "Ambillah." Kaya semua orang masa tu, tuan. Semuanya jutawan belaka, semua hartawan, semua, tak ada orang susah maksudnya apabila Mahdi ini zahir, tuan. Maksud ini adalah merupakan satu berita gembira, bukan berita yang menakutkan. Berita gembira kerana Islam akan menang. Tapi Islam menang setelah melalui beberapa fasa peperangan, tuan. Mesti nak perang dulu, untuk memperteguhkan Islam itu. Ada orang yang terpaksa dimusnahkan atas muka bumi, tuan. Kalau tidak dibuat kacau, maka Al-Mahdi akan menang dan yang akan membahagi-bahagikan harta kepada manusia, tuan. Abu Daud juga mengeluarkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi itu dariku, dari dahinya lebar, hidungnya mancung,
memenuhi bumi dengan keseimbangan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi kezaliman. Dia berkuasa selama 7 tahun. Maksudnya Mahdi ini daripada keluarga Rasulullah, cucu cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Zuriat Nabi, tuan, keturunan Nabi, tuan, daripada sebelah Hasan bin Ali, anak pada Fatimah, ya, Fatimah binti Rasulullah, tuan. Sebab tu hati-hati hari ni, tuan, ya. Jangan ada orang yang merendah-rendahkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan. Ya, jangan memperlecehkan orang yang keturunan yang ada kaitan dengan Nabi, tuan. Ya, mereka tu ada sebab Nabi sebut, ya, keturunannya di dalam selawat dia tu kan. Selawat yang diajar oleh Nabi tu ada disebut wa zurriyatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatih. Sahabat tanya macam mana nak selawat pada Nabi, Nabi jawab gitu, tuan-tuan. Zurriyatih itu adalah keturunan Nabi. Sebab tu bila kita selawat, tuan-tuan, zuriat dia dapat keturunan Nabi ni, para habaib, tuan-tuan, ya, para sayyid, ya. Ada banyak keturunan-keturunan Nabi, tuan-tuan, yang mereka tu ada ilmu nasab seperti ilmu sanad hadis tu, ya, bersambung-sambung tu. Boleh cek kita di keturunan Nabi Muhammad ke tidak, tuan-tuan. Boleh cek, ada rabitah yang menyediakan, ya, dia punya daftar dia. Tuan-tuan nak cek tuan-tuan ni betul daripada keturunan, ada, tuan-tuan. Sebab tu tidak boleh kita rendah-rendah, kerana mereka ni di dalam tubuh mereka itu ada darah Nabi, tuan-tuan. Itulah istimewanya yang zuriat Nabi ini, ya. Manakala orang yang selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, ya, kita pun bernasab juga kepada Nabi, iaitu dari segi ruhi, ya. Manakala zuriat tadi itu mereka tu bersambung dengan Nabi dari segi bernasab kepada Nabi, dari segi jasadi, dalam tubuh mereka tu mengalir darah Nabi, tuan. Tetapi orang beriman mereka bernasab kepada Nabi, ya, iaitu dari segi ruhi, ya. Sebab tu dalam kita sebut wa atba'ihi, pengikut-pengikutnya ni, ya. Kita juga adalah merupakan pengikut Nabi juga, tuan, yang masuk juga dalam keturunan yang bukannya jasadi, tuan, ya. Tapi kena ikutlah sunnah Nabi, tuan, ya. Apa yang kita belajar hari ni mestilah sampai kepada Nabi. Benda hak kita belajar tu, ada hari ni orang belajar tak sampai ke Nabi, pelik betul, ya. Dia dapat dari mana ilmu tu, tuan? Gitu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu diberkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut beberapa bencana yang akan menimpa umat ini, sehingga seorang-orang orang tidak akan menemukan tempat berlindung dari kezaliman, ya. Banyak bencana-bencana yang akan berlaku, tuan-tuan, ya. Ada satu ulama ditanya, tuan-tuan, bilakah masa itu yang dikatakan akhir zaman yang kita kena lari gitu? Bila? Ya. 10 tahun lagi ke, 20 tahun lagi ke? Ya. Tidak, dia kata sekarang inilah masa, tuan-tuan. Pesanan Nabi itu suruh lagi ke gunung-gunung, ke tempat-tempat, ke kampung-kampung yang jauh-jauh tu adalah hari ini, tuan-tuan, untuk menyelamatkan kita punya agama kita, tuan-tuan. Hari inilah masa yang sesuai, ya. Disebut, ya, supaya kita menukarkan kita punya wang-wang, duit-duit kita, tuan-tuan, kepada emas, ya. Jangan simpan dalam bentuk-bentuk, ya, kertas ni. Kertas bukan ada nilai, emas tu nilai. Esok jadi macam duit Jepun, simpan banyak-banyak. Tukar kepada emas ataupun tukar kepada tanah, beli tanah, tuan, dan pelihara haiwan, tuan. Itu saranan tu, tuan, ya. Kemudian beliau mengatakan, maka Allah membangkitkan seseorang dari keluargaku, ahli baitku. Dengan orang itu Allah memenuhi bumi dengan keseimbangan dan keadilan, sebagaimana sebelumnya ia dipenuhi kegoncangan dan kezaliman. Penghuni langit dan bumi redha dengan orang itu. Langit tidak meninggalkan titisan hujannya sedikit pun, melainkan mengucurkannya deras-deras. Bumi tidak meninggalkan tumbuh-tumbuhannya sedikit pun, melainkan ia tumbuhkan, sehingga semua makhluk hidup berangan-angan andaikan tidak ada kematian. Orang itu hidup dalam keadaan demikian selama 7, 8 atau 9 tahun. Nabi sebut dalam hadis ni, ya.
Maksudnya zaman yang nak Al-Mahdi ni mewah betul tuan-tuan. Mewah dari segi harta, dari segi tanam-tanaman tuan-tuan. Ya. Kalau tuan-tuan nak tanam pokok durian musangking, itulah masanya. Ya, banyak akan keluar tanam rambutan, tanam pokok buah-buahan, maksud menjadi-jadi, maksudnya di zaman dia itu 7 tahun itu. Ya, aman, damai tuan-tuan. Islam berkuasa pada ketika itu. Ya. Begitu juga diriwayatkan dari Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalaupun umur dunia ini tinggal hari, ada tambahan hadisnya yang beliau ucapkan, nescaya Allah memperpanjangkan hari itu. Ya. Sehinggalah pada hari itu Allah membangkitkan seseorang dari umatku atau dari ahli baitku yang namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Maksudnya yang akan keluar ni ialah namanya ialah Muhammad bin Abdullah. Sebab nama dia sama dengan nama Nabi, tuan. Pun begitu, ada juga ulama mengatakan bahawa mungkin nama lain, mungkin kerana nama Nabi banyak, tuan. Ada 200 nama Nabi. Yasin nama Nabi juga, tuan. Al-Qasim nama Nabi, tuan. Banyak nama Nabi, tuan. Tapi kita pegang Muhammad bin Abdullah, tuan. Ya. Tapi kalau yang Syiah punya, dia bukan Muhammad Abdullah. Dia punya Imam Mahdi dan Muhammad bin Hasan Al-Askari yang tak muncul-muncul sampai hari ni, hilang, dia gaib. Ya, gaib daripada kecil, ya, dah akan keluar tapi tak keluar-keluar lagi dalam sebuah gua. Ini cerita dongeng dia, cerita dongeng yang tak ada, yang tidak ada landasan hadis, tak ada. Nabi tak sebut itu. Ini kita baca semua hadis-hadis, ada hadis Nabi. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan Huzaifah secara marfu' dinyatakan, kalaupun umur dunia ini tinggal sehari, nescaya Allah memperpanjangkan hari itu sehingga datang kepada mereka seorang dari ahli baitku, di hadapannya ada para malaikat dan Islam mengalami kemenangan. Ya. Sebab apa? Sebelum itu orang manusia ni, terutama orang Islam lah, ya, mengalami macam-macam, ya, kesusahan, kesulitan, tuan-tuan. Ya. Ada berlakunya kemarau, ada berlakunya kemiskinan, kebuluran, tuan-tuan. Ya, macam-macam. Ni nak berlaku peperang ni, tuan. Peperang. Tak lama nak perang. Ya. Gendang perang telah pun dibunyikan, tuan-tuan. Ya. Antara dua blok, US dengan ni, dua blok Rus yang besar ni akan berperang, tuan-tuan. Apakah kita tak terbabit? Akan memberi kesan kepada seluruh dunia ni kalau berlakunya peperangan ini, tuan-tuan. Masya-Allah. Sebab tu Nabi dia sebut ada banyak peperangan-peperangan, tuan. Sebelum peperangan akhir. Peperangan akhir ialah peperangan di antara orang Islam dengan orang kafir. Itu dipanggil sebagai Malhamah Kubra. Ya. Ini perang besar yang akhir, tuan. Tetapi perang yang sebelum tu antara kafir dengan kafir. Ya. Perang saudara Islam dengan Islam, tuan. Ya. Perang jihad yang perang akhir ni ialah Malhamah Al-Kubra. Ya. Tempatnya pun sudah ada dah, iaitu di Rautah, ya, di Damsyik, Syria, tuan. Ada dah tempat itu, tuan. Itulah kemah besar umat Islam yang paling selamat sekali kat situ, yang paling aman sekali bila berlakunya peperangan itu, tempat itu. Ya, hari ni dah ada dah tempat itu. Dan At-Tirmizi juga mengeluarkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kami khawatir kalau sepeninggal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terjadi suatu peristiwa, maka kami bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya di tengah umatku akan ada Al-Mahdi. Nabi bagi jaminan, maksudnya jangan risau, nanti ada, ya. Dan orang ini dia wujud, ya, yang membaharui agama ni, tuan, ya, yang akan memperkuatkan agama ni lah 100 tahun, tuan. Setiap 100 tahun, tuan. Ini adalah 100 tahun yang ke-15, yang terakhir, gitu, sebelum berlakunya kiamat. Kita rupanya kita duduk di hujung, tuan. 100 tahun yang akhir ni, tuan-tuan, bilakah bermulanya?
Start dia bila? Iaitu pada tahun 1924, angka rasmi, tarikh rasmi kejatuhan Islam Kerajaan Osmaniyah tahun 1924. Dicampur dengan 100 tahun, maksudnya tahun 2024. 2024 itulah, ya, cukuplah 100 tahun. Maka keluarlah satu orang yang akan memperbaharui agama ini, yang digelar sebagai Mujaddid, tuan. Maka Mujaddid ini, tuan, ya, dia akan memerintah, seperti saya sebut dulu, dia akan memerintah seluruh dunia ni, bukan setakat tempat yang dia duduk, seluruh dunia, tuan. Sebab dia yang terakhir, ya, memerintah. Dulu kita sebut ada 4 yang memerintah dunia ni kan, dulu, ya, 2 kafir, 2 mukmin, dan yang kelima itu adalah Al-Mahdi, tuan. Kami berkata, apa yang terjadi saat itu? Rasulullah SAW bersabda, seseorang datang kepada Al-Mahdi lalu berkata, "Hai Mahdi, berilah aku." Maka dia penuhi pakaian orang itu semampu yang dia bau. Maksudnya dia memerintah dengan adil, ya. Dia tidak berkira, tuan. Bagi dia, ya, sebanyak-banyak. Tak ada pun memikirkan untuk kekayaan diri sendiri, mementingkan diri, tidak, tuan. Ini betul-betul untuk rakyat, betul. Hak ni betul untuk rakyat, tuan. Ya. Tidak seperti pemimpin-pemimpin hari ini, tuan, yang hanya mementingkan, ya, diri mereka, keluarga mereka, ya, perut mereka, bawah perut mereka, semua dia pentingkan itu je, ya. Dia nak berkuasa kerana ada sebab, tuan, ya. Sementara itu Al-Hafiz Abu Nu'aim menuturkan sebuah hadis dari Muhammad bin Al-Hanafiyah dari ayahnya Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, Al-Mahdi itu dari kami, iaitu Ahlul Bait, Allah Azza wa Jalla membuatnya soleh dalam 1 malam, ataupun dia kata dalam 2 hari, ya. Dulunya dia tak nak, ya. Dia sebenarnya tak mau, tuan-tuan. Dia dipaksa, dibai'ah tu secara paksa, ya. Sebab dia rasa dia tak boleh, tetapi Allah SWT islahkan dia. Allah islahkan dia dalam 1 malam ataupun 2 hari, ya. Esoknya setelah diistrahkan tu, dia mengetahui bermacam-macam ilmu dah ada dalam diri dia, tuan, ya. Untuk apa? Untuk memerintah dunia ni, tuan. Islam akan memerintah dunia ni, tuan. Ya, memerintah dunia ni mestilah orang yang, ya, macam Nabi Muhammad SAW, tuan, ya. Tapi dia bukan Nabi lah, ya. Tapi disebut oleh Nabi, tuan-tuan, untuk akhir zaman ini, kerana daripada keturunan Rasulullah SAW, tuan. Kemudian kita lihat, apakah Al-Mahdi itu Nabi Isa? Sebab ada hadis, adakah Al-Mahdi itu sama orangnya dengan Nabi Isa AS? Apakah Isa itu Al-Mahdi ataupun Al-Mahdi itu adalah Isa? Dan kita Asy-Syihab ada disebutkan, segala sesuatu kian hari kian bertambah sulit, dunia kian hari kian bertambah mundur, manusia kian hari kian bertambah kedekut, ya. Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada makhluk-makhluk yang jahat, dan tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa bin Maryam, ya. Maka dalam hadis inilah yang mengatakan bahawa, ya, sebenarnya apakah maksud tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa bin Maryam? Ada keterangan rupanya, tuan. Keterangannya, dia kata, Abu Hasan Muhammad bin Husain bin Ibrahim, ya, bin Asim menyimpulkan bahawa berita-berita telah disampaikan secara mutawatir dan mustafid dengan begitu banyak para perawinya dari Nabi SAW, yakni berita-berita tentang Al-Mahdi, bahawa dia termasuk Ahlul Bait beliau. Dia akan berkuasa selama 7 tahun, memenuhi bumi dengan keadilan, dan muncul bersama dengan Nabi Isa AS. Maksudnya masa pemerintahan Al-Mahdi ini, Isa pun ada, Nabi Isa ada pada ketika itu, tuan. Tapi Nabi Isa ni dia bukan sebagai Nabi, tuan, ya. Bukan Nabi lagi pada ketika itu. Dia adalah merupakan wali Allah, ya. Sebab tu disebut di sini, dia kata
Dia akan muncul bersama Nabi Isa AS serta akan membantunya membunuh Dajjal di pintu Lut di Palestin, dan bahawa dia mengimami solat umat ini sedang Nabi Isa AS makmum di belakangnya. Demikian disebutkan panjang lebar dalam kisah dan perkara. Saya katakan bahawa boleh jadi sabda Nabi SAW tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Maksudnya ialah tidak ada orang yang diberi petunjuk dengan sempurna dan maksum selain Nabi Isa AS. Jadi orang ni, dua orang ni adalah individu yang berbeza, tuan-tuan. Al-Mahdi lain, Isa lain. Sebab Nabi Isa ni selepas dia kewafatan Al-Mahdi, tuan-tuan, Mahdi memerintah selama 7 atau 9 tahun, dia akan wafat, meninggal dunia. Lepas dia meninggal dunia itu akan digantikan dengan Nabi Isa AS yang akan memerintah pula selama 40 tahun. 40 tahun lagi pula Islam ni akan gemilang. Jadi semua sekali 47 tahun. Ya. Selepas itu barulah, tuan-tuan, ya, datangnya angin merah itu yang mematikan seluruh orang yang mempunyai iman walaupun satu zarah. Ya. Maka matilah orang Islam pada ketika itu. Yang tinggal di bumi ini hanya orang jahat-jahat berlaku, tuan. Ya, maka musim itulah akan berlakunya kiamat. Tak ada dah. Allah tidak lagi disebut, tuan-tuan. Tak ada orang. Selagi ada orang sebut Allah, 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 tuan-tuan, atas muka bumi ini, selagi itu tidak ada kiamat, tuan-tuan. Ya. Sebab itu bermanfaat menyebut Allah, Allah, Allah itu. Bukanlah kata tak ada manfaat. Ada orang kata tak manfaat pula dah sebut Allah. Ya. Menyebut Allah, tuan-tuan, kalau kita jatuh, kita sebut apa? Sempat ke nak sebut asyhadu an la ilaha illallah? Allah, mesti sebut Allah lah. Ya? Kalau kita tersepit, sebut apa? Sebut Allah, kan? Allah sebut. Apakah itu tidak memberi manfaat? Sudah tentulah memberi manfaat, tuan-tuan. Setiap perkataan itu akan dihisap. Baik. Kemudian kita lihat sikit daripada manakah munculnya Al-Mahdi ini. Ummu Salamah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Al-Mahdi akan dibai'ah antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Maksudnya depan Kaabah, depan pintu Kaabah tu. Menurut zahirnya hadis ini menyatakan bahawa Al-Mahdi tidak pernah dibai'ah sebelumnya. Padahal tidak demikian, kerana sesungguhnya ada pula sebuah hadis diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan sahabatnya lainnya bahawa Al-Mahdi akan muncul pada akhir zaman dari Al-Maghrib Al-Aqsa sambil berjalan. Pertolongan ada di hadapannya sejauh 40 mil. Bendera-benderanya berwarna putih dan kuning. Ada nombor-nombornya. Padanya tertulis nama Allah yang paling agung, iaitu ditulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bendera siapa, tuan-tuan? Hari ini kita tengok warna putih, ada tulis La ilaha illallah. Bendera puak-puak Taliban hari ini di Afghanistan, tuan-tuan. Ya. Tengok pakaian mereka, tuan-tuan. Ya. Serban dan jubah mereka, pakaian mereka seperti pakaian sahabat Nabi, tuan-tuan. Bendera mereka adalah bendera yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Wallahu alam, kita tak tahu, tuan-tuan. Kita tak pastikan lagi. Oleh kerana itu tidak ada bendera lain yang mengalahkannya. Bendera-bendera tersebut muncul dan berkibar dari tepi laut di satu tempat yang disebut Masilah di arah barat. Bendera-bendera itu diikat di tengah suatu kaum yang telah ditetapkan Allah akan memperolehi pertolongan dan juga kemenangan. Maka datanglah orang-orang kepada Al-Mahdi dari segala penjuru dan tempat. Mereka membai'ahnya pada saat itu di Mekah antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, sedang dia tidak suka dengan bai'ah ini setelah mendapat bai'ah yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang di Maghrib. Ya. Maksudnya yang tu dah kali kedua dah di depan Kaabah tu. Dia dah dibai'ah dah. Sebelum tu ada satu kaum yang saya kata tadi tu, yang mempunyai bendera-bendera yang tertulisnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah, tuan-tuan, kita akan sambung lagi. Kita akan lihat, ya, bagaimanakah seterusnya yang berlaku, ya, kepada Al-Mahdi. Wallahu a'lam.